doa di antara amalan ataupun sedekah dengan bukan cara harta yang terbaik juga ialah ad-du'a lil muslimin wal istighfari lahum. Kita mendoakan kepada orang-orang Islam dan memohon keampunan dari Allah untuk mereka. Hak ni juga dikira sedekah. Allahumma salli ala Muhammad. Baik. Jadi maknanya apa? Nabi nak ajak pada kita bahawasanya jangan kita anggap sedekah tu hanyalah dengan duit saja. Ubat untuk dua penyakit ni, penyakit kedekut bersedekah, penyakit susah bangkit malam, ialah kata Nabi fa'alaihi bisubhanallahi wa bihamdihi. إلى حضرة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وإلى آل بيته وأصحابه والتابعين وتابع التابعين وإلى أولياء الله الصالحين وإلى مشايخنا وعلمائنا وآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وإخواننا المسلمين والمسلمات بنية الفتح والقبول والنفع والانتفاع والبركة والنفحة والشفاء والعافية والحفظ والوقاية والرحمة والمغفرة شاء لله ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidna 'ilma warzuqna fahma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang saya mulakan tuan pengurusi serta seluruh jawatan kuasa masjid, muslimin muslimat ashabul fadilah, tuan-tuan puan-puan, moga kita semua sentiasa dirahmati dan diberkati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, selama-lamanya kita memanjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di atas apa sahaja yang Allah taala bagi dalam kehidupan kita. Muslimin sekalian, insya-Allah malam ni kita sambung bacaan kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, kitab hadis 40 susunan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala. Malam ni kita masuk hadis yang ke-25, muka surat 53. Tajuk yang diberikan dalam
kitab yang ada pada tuan-tuan, puan-puan, iaitu bermacam-macam jenis sedekah. Allahu Akbar. Adapun tajuk yang diberikan dalam kitab yang saya rujuk syarahannya, iaitu kitab Al-Jawahirul Lu'lu'iyah fi Syarhil Arba'in An-Nawawiyah, karangan Al-Imam Muhammad bin Abdullah ibni Abdul Latif Al-Jurdani Ad-Dumyati Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Tajuk diberikan ialah At-Tanafusu fil Khairi wa Fadlu Dzikri. Maksudnya ialah berlumba-lumba dalam melakukan kebaikan dan kelebihan zikir. Sehari dua ni riuh dalam media sosial berkenaan zikir. Allahumma salli ala Muhammad. Khair. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bi isnadina al-muttasilati ila al-Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi masyayikhina wa ulumihim wa barakatihim fid darain. Allahumma amin. Qala an Abi Dzarr radhiyallahu ta'ala anhu. Di situ dia sebut aidan, dalam nuskhah yang saya baca ni tak ada aidan. Anna nasan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallama qalu lin nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam, ya Rasulullah, dhahaba ahlu ad-duthur bil ujur yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasumu wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Qala awalaysa qad ja'ala Allahu lakum ma tasaddaqun inna bikulli tasbihatin sadaqatan wa kulli takbiratin sadaqatan wa kulli tahmidatin sadaqatan wa kulli tahlilatin sadaqatan wa amrin bil ma'rufi sadaqatan wa nahyin 'an munkarin sadaqatan wa fi bud'i ahadikum sadaqatan. Qalu ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajrun? Qala ara'aytum law wada'aha fi haram akana alaihi wizrun fakadzalika idza wada'aha fil halal kana lahu ajrun. Rawahu Muslimun. Maksud hadis muka surat sebelah 54 daripada Sayyidina Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu, bahawa ada beberapa orang daripada sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada baginda Nabi, wahai Rasulullah, orang-orang hartawan telah pergi dengan beroleh pahala yang banyak. Mereka bersembahyang sebagaimana kami sembahyang. Mereka berpuasa sebagaimana kami berpuasa. Mereka bersedekah dengan kelebihan harta mereka. Baginda bersabda, bukankah Allah telah menjadikan untuk kalian ataupun untuk kamu sesuatu buat kamu bersedekah? Sesungguhnya dengan setiap kali bertasbih adalah sedekah, dan setiap kali bertakbir adalah sedekah, dan setiap bertahmid adalah sedekah, dan setiap kali bertahlil adalah sedekah, dan menyuruh dengan perkara ma'ruf adalah sedekah, dan melarang daripada mungkar adalah sedekah, dan pada kemaluan seseorang kamu itu juga sedekah. Mereka Allahumma salli ala Muhammad. Pada terjemahan dan pada kemaluan tu nanti kita akan tengok apa tafsiran sebenarnya. Allahumma salli ala Muhammad. Mereka bertanya, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adakah seseorang kami ini bila melaksanakan runtunan syahwatnya beroleh pahala? Jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah pendapat kamu kalau ia meletakkannya pada yang haram? Adakah di atasnya itu dosa? Maka begitulah pula apabila ia meletakkan pada yang halal, adalah baginya pahala. Hadis riwayat Al-Imam Muslim. Baik, muslimin sekalian, daripada hadis yang kita bacakan sebentar tadi, hadis ni Nabi sallallahu alaihi wasallam nak bagi satu panduan kepada kita agar hidup kita ini sentiasa mencari pahala untuk dijadikan bekalan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan hadis ini juga Nabi sallallahu alaihi wasallam nak mengajarkan kepada kita, sungguh pun kita tak mampu untuk nak melakukan amalan yang berat caranya untuk mendapatkan pahala yang banyak, namun Nabi ajak pada kita jalan yang mudah akan tetapi pahalanya besar.
Dalam satu kaedah yang ulama bagi mengatakan bahwasanya min khasaisi hadhil ummah, di antara khususiyah ataupun keistimewaan, kelebihan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna a'malahum qalilah wathawabu azim. Bahwasanya amalan yang dilakukan oleh umat Nabi ini sedikit, namun begitu pada amalan yang sedikit itu akan diganjarkan pahala yang besar, pahala yang melimpah ruah. Jadi maknanya hadis ni salah satu daripada bentuk Nabi nak ajak pada kita bahawasanya dalam hidup kita ni, walaupun kita buat amalan simple, tapi pahalanya tak berbaloi dengan apa kita buat. Banyak sangat. Allahumma salli ala Muhammad. Biasanya kalau kata kita kerja, ambil upah mesin rumput contohnya. Selalunya saya tanya orang ada upah mesin rumput, satu rumah ambil berapa? 70, 80. Tapi ada orang, Allahumma salli ala Muhammad, contohnya mesin rumput setengah rumah aja, orang bagi sampai 500. Yang bagi sampai 500 itu sebab apa? Sebab dia punya sikap pemurah dia. Jadi Allah Subhanahu wa taala, pemurahnya Allah Taala dari sudut pahala kepada kita ni, walaupun kita buat amalan yang ringkas, yang simple, tapi Allah Taala bagi pahala yang kita sendiri pun tak boleh nak fikir. Kita sendiri pun tak boleh nak bayangkan. Sampai tahap tu sekali Allah Subhanahu wa taala bagi pahala pada kita. Baik, pada hadis ini, hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala anhu, kata beliau, anna nasan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qalu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ni Sayyidina Abu Dzar menceritakan bagaimana ada sekumpulan para sahabat mai jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat Imam Bukhari menyatakan bahawasanya sekumpulan manusia ni ialah merujuk kepada sahabat-sahabat Nabi dari kalangan orang miskin, dan juga mereka ini dari kalangan orang muhajirin. Orang muhajirin yang mana berhijrah dengan Nabi SAW dari Mekah ke Madinah dalam keadaan tinggal habis harta merdak daripada di Mekah tu. Tak ada apa dah mai ke Madinah ni selai sepinggang. Bukan sepinggan, no? Selai sepinggang. Tak ada apa. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi hidup di Madinah ni berkelana miskin. Kalau di Mekah dulu yang kaya, tapi pun ada di kalangan mereka, di kalangan muhajirin yang miskin juga. Bayangkan kalau yang kaya di Mekah pun sampai di Madinah jadi miskin, apatah lagi yang miskin di Mekah, mai ke Madinah lagilah miskin. Maka Allahumma salli ala Muhammad, sekumpulan sahabat-sahabat miskin dari kalangan orang muhajirin ni mai mengadu pada Nabi SAW. Mengadu tentang apa? Mengadu tentang perasaan kesal mereka. Maksudnya perasaan agak tidak berpuas hati dengan apa yang diperolehi oleh golongan kaya. Allahumma salli ala Muhammad. Tak puas hati ni bukan dendam, dengki tak, bukan hasad. Tapi ini disebut sebagai perasaan ghibtah. Ghibtah ni iaitu kita ada perasaan ingin mendapatkan sesuatu kebaikan seperti mana orang tu dapat. Namun dalam masa yang sama kita tidak bertindak untuk menghilangkan kebaikan orang tu. Allahumma salli ala Muhammad. Berbeza dengan hasad. Hasad kita teringin nak dapat macam orang tu. Dalam masa yang sama kita dengki orang tu dengan kita buat apa-apa saja tindakan menyebabkan nikmat yang orang tu dapat, kebaikan orang tu dapat hilang dari dia. Dengan cara kita buat naya ke, kita hantar santau ke, macam-macam lah. Itu hasad. Ataupun kita buat cerita fitnah supaya orang benci dekat dia, orang pandang serong dekat dia, maka orang pun tak pergi kat dia. Akhirnya dia pun hidup melarat. Itu hasad. Tapi apa yang berlaku kepada sejumlah sahabat yang miskin di kalangan muhajirin ni, mereka ada perasaan macam bahasa kita, naya kita no, untung orang kaya. Allahumma salli ala Muhammad. Sebab tu dia kata kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, dhahaba ahlud duthur bil ujur. Kalau bahasa terjemah mudah kita, wahai Rasulullah, tak ajilah, untunglah orang kaya. Sebab dhahaba ahlud duthur bil ujur, orang-orang yang mempunyai harta, mempunyai kekayaan, mereka itu lebih jauh kemuliaan mereka berbanding kami dari sudut pahala. Kami ni pahala kurang, orang kaya seronok lah boleh buat pahala banyak. Allahumma salli ala Muhammad. Sebab apa? Sebab mereka pun cerita kenapa punca mereka rasa orang kaya lebih mulia dari mereka.
Dan mereka rasa mereka ni sangat kurang pahala berbanding orang kaya. Ini kerana kata mereka, yusalluna kama nusalli. Tak acilah orang kaya, mereka sembahyang sama macam kami sembahyang. Jadi kami dapat pahala sembahyang, mereka dapat pahala sembahyang. Okey, tak apalah sama. Wa yasumuna kama nasum. Mereka puasa, kami pun puasa. Baik, tak apalah sama. Cumanya yang tak syoknya, wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Depa tu lebih hebat, lebih banyak pahala sebab depa boleh bersedekah dengan lebihan harta mereka. Adapun kami tak ada apa nak sedekah apa. Jadi seronoklah orang kaya. Orang kaya esok dalam syurga depa naik tingkat yang tinggi lah. Kami hak miskin ni pakai bawah juga. Pasal apa? Pasal dari sudut amalan kewajipan masing-masing buat. Pahala sembahyang, kami dapat pahala sembahyang, depa pun pahala sembahyang. Pahala puasa, kami pahala puasa, depa pun pahala puasa. Tapi kami pahala sedekah tak dapat. Sebab kami tak ada duit, tak ada harta nak sedekah macam depa. Jadi tak fair lah, bahasa lebih kurang macam tu lah. Allahumma salli ala Muhammad. Tak acilah esok orang kaya je duduk atas dalam syurga tu, kami hak miskin duduk bawah. Ha? Allahu Akbar. Yang sebut tak aci semua tu bukan sahabat sebut. Saya yang tambah untuk nak bagi faham jelas macam mana perasaan mereka, rasa Allahumma salli ala Muhammad kekurangan dari sudut amalan ataupun pahala untuk depa nak bawa jumpa Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Kemudian bila orang miskin ni mengadu pada Nabi SAW macam tu, mengadu kerana apa? Kerana orang kaya lebih hebat disebabkan pahala banyak. Kerana orang kaya boleh bersedekah banyak. Nabi dengar, kemudian Nabi tanya, awalaisa qad ja'ala Allahu lakum ma tasaddaqun? Tidakkah Allah dah jadi kat hampa semua ni ada beberapa perkara yang kalau hampa buat, hampa boleh bersedekah? Sebenarnya hampa jangan rasa hampa tu miskin. Hampa jangan ingat, hampa walaupun tak ada harta, tak ada duit, tak ada benda, hampa tak boleh sedekah. Boleh lah sedekah. Allah dah bagi dah jalan kepada kamu semua untuk sedekah. Allahumma salli ala Muhammad. Allahu Akbar. Kemudian bila Nabi sebut macam tu, awalaisa qad ja'ala Allahu lakum ma tasaddaqun, bukankah Allah dah jadikan kepada kalian sesuatu yang kalian boleh bersedekah? Maka Nabi pun ajak, Allahumma salli ala Muhammad. Mungkin orang-orang miskin pada ketika sebut duk fikir, kami nak sedekah dengan apa? Tapi Nabi kata ada yang Allah bagi dekat kami untuk kami boleh sedekah. Duk fikir. Lalu Nabi pun buka jalan. Apakah perkara yang boleh dibuat sehingga perkara tersebut dikira sebagai sedekah? Baik, satu persatu Nabi ajak. Nabi kata, inna bikulli tasbihatin sadaqatan. Dalam riwayat yang lain, Allahumma salli ala Muhammad, Nabi SAW kata kepada para sahabat, bila sahabat-sahabat miskin ni mengadu pada Nabi SAW, lalu Nabi kata, mahukah kalau aku ajar kepada kalian sesuatu, jika kalian lakukan maka kalian sudah bersedekah? Mereka pun seronok lah, sebab Nabi nak ajak. Allahumma salli ala Muhammad, amalan yang bila mereka buat pahalanya macam mereka sedekah. Lalu Nabi pun ajak, inna bikulli tasbihatin sadaqatan. Sesungguhnya bagi setiap tasbih itu dikira sebagai sedekah. Maksudnya ialah setiap sebutan subhanallah. Dalam hadis ni Nabi menggunakan istilah bagi beberapa bentuk zikir. Kalau subhanallah namanya tasbih. Kalau alhamdulillah namanya tahmid. Kalau Allahu Akbar namanya takbir. Kalau la ilaha illallah namanya tahlil. Yang lain lagi contohnya bila kita dengar Bilal bang ataupun Bilal qamat, Bilal akan sebut hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Waktu tu kita kena jawab apa? La haula wala quwata illa billah. Itu lafaz zikirnya. Istilah bagi lafaz zikir itu ialah disebut sebagai hauqalah. Hauqalah. Kalau kita Allahumma salli ala sayyidina Muhammad nak makan nasi, kita pegang kemudian nak mai ke mulut, kita akan baca Bismillahirrahmanirrahim. Maka menyebut Bismillahirrahmanirrahim tu istilahnya basmalah.
Nak baca Al-Quran, kita akan sebut a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Maka menyebut a'udzubillahi minasyaitonirrajim itu istilahnya isti'adzah. Jadi Allahumma shalli ala Muhammad, ini bentuk-bentuk istilah bagi lafaz-lafaz zikir. Maka di sini boleh kita fahami bahawasanya zikir itu pelbagai. Sama ada zikir itu berbentuk kita memuji Allah, yakni tahmid. Sama ada zikir itu kita mensucikan Allah, yakni tasbih. Sama ada zikir itu kita membesarkan Allah, yakni takbir. Ataupun sama ada zikir itu kita mengesahkan Allah, iaitu la ilaha illallah. Baik. Dan ada juga Allahumma shalli ala Muhammad zikir yang tidak termasuk dalam istilah-istilah tadi, namun begitu dikira zikir juga. Apa dia? Zikir dengan menyebut nama Allah. Sebab tu Al-Quran Allah Ta'ala kata wadhkurisma rabbik, sebutlah nama Tuhan kamu. Sebutlah nama Tuhan kamu. Dan di antara nama Allah, nama Tuhan ialah Allah. Di antara nama Tuhan ialah Allah. Sebab perkataan Allah itu maksudnya ialah ismun. Allahumma salli ala Muhammad, satu nama lidzatil wajibil mawjud, bagi zat yang wajib ada. Allah tu nama bagi zat Tuhan tu. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi salah satu daripada nama Tuhan kita ialah Allah. Bila Allah Ta'ala kata wadhkurisma rabbik, dan sebutlah nama Tuhan kamu. Apa nama Tuhan? Allah. Maka kita boleh zikir dengan sebut Allah, Allah, Allah. Bahkan dalam Al-Quran Allah Ta'ala kata apa? Wadhkurullaha kathira, dan sebutlah Allah banyak-banyak. Ataupun dalam makna yang lain, dan ingatlah Allah banyak-banyak. So daripada ayat ni lah ulama mengatakan bahwasanya zikir itu bukan hanya kita sebut la ilaha illallah, bukan saja subhanallah, bukan saja alhamdulillah, akan tetapi kalau nak zikir dengan Allah, 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 Allah. Kenapa? Karena ia juga termasuk zikir yang dibolehkan. Sebab terang-terang Allah Ta'ala katakan wadhkurullah. Allah tak kata wadhkurullaha bitasbih ataupun wadhkurullaha bitahmid. Allah tak kata dan sebutlah Allah dan ingatlah Allah itu dengan bertasbih, dengan bertahmid. Tidak. Maknanya ruang ataupun jalan untuk zikir itu luas. Allahu Akbar. Hatta termasuk dalam zikir mengingat Allah juga, walaupun kita hanya pandang sesuatu, juga dikira zikir. Allahumma salli ala Muhammad. Contoh kalau kita tengok alam ni, bila tengok alam kita teringat Allah yang menciptakan, zikir. Itu ingat Allah melalui apa? Melalui kejadian yang Allah jadikan. Bahkan dalam hadis Nabi SAW pernah mengatakan, inna lillahi ibadan fil ardi idza ru'u dzukirallah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya bagi Allah Taala itu ada segolongan hamba di atas muka bumi ini, yang golongan hamba ini idza ru'u, apabila wajah mereka dilihat oleh orang, dzukirallah, akan mengingatkan Allah Taala. Nampak? Hanya pandang wajah orang, ingat Allah, zikir juga. Zukirallah, diingat Allah, disebut Allah. Jadi maknanya apa? Zikir ni bukan hanya subhanallah, alhamdulillah, sampai tahap kita nak menyalahkan orang zikir yang mana zikir tersebut tidak canggah dengan syarak. Allahumma salli ala Muhammad. Sebab tu si awal-awal saya kata, sehari dua ni orang pakai riuh tentang isu zikir. Isu zikir Allah tak boleh, zikir hu tak boleh, macam-macam. Allahumma salli ala Muhammad. Sedangkan semua tu kita buat ialah untuk nak ingat Allah Ta'ala. Kalau sebut hu pun ingat Allah juga, kerana kita pernah sebut wa ilahukum ilahu wahid. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala kata lagi la ilaha illahu, tiada Tuhan melainkan Dia. So kita zikir hu maksud kita ingat dia. Dia di sini lah Allah, Allah, Allah.
Dan kita letakkanlah hati kita hanya Allah, hanya Allah, hanya Allah, hanya Allah. Dengan menggunakan lafaz yang ringkas, yang pendek untuk menjurus hati kita ke arah matlamat kita, iaitu Allah. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi Allahu Akbar. Tadi kita nak abang kata Allahumma salli ala Muhammad bi kulli tasbihatin. Setiap tasbih, yakni setiap menyebut perkataan subhanallah, maka bila kita sebut saja subhanallah, ganjaran pahala menyebut subhanallah itu ajran ka ajri sadaqati, akan dikurniakan pahala sebagaimana pahala orang yang bersedekah. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi dalam hadis ni Nabi SAW bila kata qad ja'alallahu lakum ma tasaddaqun, Allah Ta'ala telah jadikan kepada kamu semua sesuatu yang kalian boleh bersedekah. So Nabi nak bagi pengajaran pada kita bahawasanya la ta'taqidu anna sadaqata khasatun bil amwal. Jangan kamu berfikir, jangan kamu beranggapan bahawasanya sedekah itu hanya tertumpu kepada harta sahaja. Ini kerana fa innallaha ta'ala qad sayyara lakum ma taf'alunahu wa yuhassilu lakum alaihi thawabun katsirun wa yuhassalu lakum alaihi thawabun ka thawabi sadaqah. Baik, sebab apa Nabi nak ajak kita supaya apa? Jangan kita berfikir bahawasanya sedekah tu mesti duit, sedekah tu mesti cucuk, sedekah tu mesti bihun goreng, sedekah tu mesti malam ni apa dia? Tuan Haji, nasi lemak belakang. Kan, Allahu Akbar. Sedekah tu migi goreng. Jangan anggap bersedekah tu benda. Dah. Ini kerana kata Syekhuna berdasarkan apa yang disyarahkan di sini adalah fa innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala qad sayyara lakum ma taf'alun. Allah Ta'ala telah jadikan apa yang kalian lakukan dalam seharian tu, dan apabila kalian lakukan benda tersebut akan diberikan pahala sebagaimana pahala sedekah. Allahu Akbar. Ada beberapa perkara amalan yang kita lakukan dalam kehidupan kita ni akan diberikan ganjaran macam kita bersedekah dengan sedekah benda. Allahumma salli ala Muhammad. Batu Al-Imam Al-Hafiz Ibn Rajab rahimahullahu ta'ala menyebut dalam kitab beliau Jami'ul Ulum wal Hikam, kata beliau as-sadaqatu bighairil mal ila naw'ain. Kan tadi kita faham Nabi nak abang kata jangan fikir sedekah tu dengan harta saja, sedekah dengan cara lain pun ada. So Al-Imam Ibn Rajab Hanbali mengatakan sedekah dengan berbentuk bukan daripada harta ni ada dua jenis, dua bahagian. Yang pertama, ahaduhuma ma fihi ta'diyatul ihsan ilal khalq. Yang pertama, apa sahaja yang kita buat sesuatu kebaikan kepada makhluk juga dikira sedekah. Senyum, Nabi kata tabassumuka fi wajhi akhika sadaqatun. Allahu Akbar. Jadi apa sahaja bentuk ihsan, bentuk perkara baik kita buat kepada orang, fayakunu sadaqatan alaihim, akan dikira sedekah untuk orang lain. Wa rubbama kana afdalu minas sadaqati minal mal, dan kadang-kadang bersedekah dengan cara yang kedua ni, iaitu bersedekah dengan cara bukan dengan duit, dengan harta ni, kadang-kadang lebih afdal berbanding sedekah dengan duit. Allahu Akbar. Contoh sedekah yang lebih afdal berbanding sedekah duit. Contoh kata di sini kal amri bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkar. Seperti pahala sedekah kita menyuruh orang buat benda ma'ruf dan larang orang buat benda mungkar. Allahumma salli ala Muhammad. Ini contoh. Allahu Akbar. Ya Karim. RM10. Contoh RM10. Dek, Maisak dek, bagi sedekah kat budak RM10. Allahumma salli ala Muhammad. Ataupun bang, nah RM10 saya sedekah dengan duit. Satu lagi, Allahumma salli ala Muhammad. Bang, Maisak, jom pergi masjid main Jumaat. Ajak orang buat baik. Ataupun Allahumma salli ala Muhammad, maghrib dah masuk dah, lama dah, lagi 10 minit nak habis maghrib, nampak duk melepak tang-tong sampah tu banyak lagi. Tang pola simpang tu kan. Allahu Akbar. Lagi 10 minit maghrib nak habis. Hey, hampa dah buat apa tadi ni? Ada pula menyimbang tadi. Saya tak main maghrib tu. Pergi balik maghrib tu.
Suruh tinggal mayang maghrib. Larang orang daripada buat mungkar, iaitu tinggal mayang maghrib. Ataupun mereka tu buat benda-benda tak senonoh, benda yang berdosa. Apa buat apa ni? Tu suruh buat lagu tu. Dosa. Larang. Baik. Jadi kata Imam Ibn Rajab Hanbali, sedekah hak RM10 dengan ajak orang main jemaah buat baik, dengan larang orang buat jahat, yang ni lebih afdal. Sebab apa? Allahumma salli ala Muhammad. Sedekah ni kita akan dapat pahala ketika one off kita bagi RM10 itu saja. Tapi kalau kita buat benda, ajak orang buat benda ma'ruf, maka kita akan dapat pahala yang berganda-ganda. Yang pertama, pahala kita ajak dia buat baik. Yang kedua, pahala orang tu buat baik dapat ke kita juga. Allahumma salli ala Muhammad. Macam tu juga, kita larang orang buat benda maksiat, maka kita akan dapat pahala sedekah kerana melarang. Kemudian bila orang tu tak buat benda maksiat, dia dapat pahala kerana tinggal maksiat, maka pahala dia pun mai ke kita juga. Sebab tu kata Imam Ibn Rajab Hanbali di sini, as-sadaqatu bighairil mal. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahu akbar. Wa rubbama kana afdalu min as-sadaqati bil mal. Dan kadang-kadang bersedekah bukan dengan harta tu lebih baik daripada sedekah dengan harta. Allahumma shalli ala Muhammad. Baik. Kalau sedekah dengan RM10, kadang-kadang mikir balik. Adalah poket RM10 ya, tapi nak sedekah. Allahu akbar. Kita pun bagi adik nah RM10, bagi adik pun naik bersekala repi. Tak gi Allahumma salli ala Muhammad. Hala nak balik daripada masjid tu, tiba-tiba masuk mesej, "Abang, saya pergi beli bawang RM3 noh." Kan? Kita pun Allah tadi silap pergi bagi kat budak tu, nak beli apa duit tak bawa. Nampak? Dia pikir pasal duit tu tak ada. Allahu akbar. Jadi Allahumma salli ala Muhammad. Sebab tu kata Imam Rajab Hanbali, bersedekah dengan cara bukan harta tu kadang-kadang jadi lebih elok. Nah, contohnya lagi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahu akbar. Wa kadzalika ta'limul ilmi an-nafi'. Contoh bersedekah dengan cara bukan harta tapi lebih afdal daripada harta, iaitu mengajar kepada orang sesuatu bermanfaat. Lebih afdal. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan bahkan ulama mengatakan bahawasanya mengajak ilmu itu dikira sebagai zakat bagi ilmu, sedekah ilmu kita. Nah, makin kita mengajak, makin Allah tambah dan bagi faham pada kita. Antaranya lagi, wa iqra'il Quran, membaca Al-Quran untuk orang lain. Maksudnya ajak orang baca Quran, kira sedekah juga, lebih baik daripada sedekah duit. Wa izalatul adha 'anit tariq, menghilangkan sesuatu yang boleh menyakitkan, menyusahkan orang di tengah-tengah jalan, sedekah juga. Kadang lebih baik daripada bagi barang. Allahu akbar. Contoh, Allahumma salli ala Muhammad. Kita bagi duit kat orang tu RM10, kemudian Allahumma salli ala Muhammad, hala nak balik masjid, tengok-tengok buah nyok tergolek atas jalan. Kita buang buah nyok tu. Maka buang buah nyok tu dikira sedekah. Dan boleh jadi buang buah nyok tu lebih afdal berbanding RM10 tadi. Sebab kalau kata kita tak buang buah nyok tu, orang tak perasan, langgak, terguling, mudarat orang. Allahumma salli ala Muhammad. Baik. Kemudian Allahumma salli ala Muhammad. Di antara doa, di antara amalan ataupun sedekah dengan bukan cara harta yang terbaik juga ialah ad-du'a lil muslimin wal istighfari lahum. Kita mendoakan kepada orang-orang Islam dan memohon keampunan dari Allah untuk mereka. Hak ni juga dikira sedekah. Nah, Allahumma salli ala Muhammad. Baik. Jadi maknanya apa? Nabi nak ajak pada kita bahawasanya jangan kita anggap sedekah tu hanyalah dengan duit saja. Cuma satu lagi, bila kita kena anggap bahawasanya bersedekah ni bukan hanya dengan duit, lepas ni main masjid jangan tak buat duit pula, tu ya. Kan? Selalu duk main masjid bawa duit, bolehlah habis RM1, RM2, RM5, RM10 dalam tabung. Lepas tu tak main dah, tak bawa dah duit. Pasal apa? Buat apa nak buat duit? Sedekah dengan senyum lebih afdal. Sedekah dengan ajak orang jemaah afdal. Kalau bagi duit mungkin berasa tak ikhlas apa semua. Jadi start pada hari ni saya tak buat duit dalam masjid, jadi saya pun tak boleh tabung masjid. Itu janganlah. Nah, kelangsungan untuk imarah masjid melalui infak kita tu kena juga. Allahumma salli ala Muhammad. Jangan ambil hak ni, buang hak tu. Allahumma salli ala Muhammad. Yang kena buat apa dia? Tambah hak baru. Sedekah dengan harta tu buat dah, teruskan. Tambah pula dengan sedekah bukan cara harta pula.
Nah, Allahumma salli ala Muhammad. Baik. Allahu akbar. Di antara bentuk bersedekah, wa min anwa'i sadaqati, di antara bentuk sedekah juga ialah kaful adza 'anil nas. Kaful adza, terjemahan dia ialah menyekat tangan. Mafhum dia ialah jangan buat jahat ke orang. Jangan menyakiti orang. Tidak menyakiti orang, tidak menyusahkan orang, itu juga dikira sedekah. Allahumma salli ala Muhammad. Dalam satu riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari juga Imam Muslim daripada Sayyidina Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala anhu, beliau pernah berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ara'aita in dha'uftu an ba'dil amal." Wahai Rasulullah, lagu mana kalau saya nak buat kalau saya tak larat nak buat amalan banyak? Saya tak boleh nak bersedekah, tak boleh nak mayang banyak. Lagu mana saya nak buat bagi saya dapat pahala banyak? Lalu Nabi pun kata, takuffu syarraka 'anin nas, takuffa syarraka 'anin nas fa innaha sadaqatun. Nabi kata, kamu halang keburukan kamu daripada kena pada orang. Maksudnya jangan buat naya ke orang, jangan buat susah orang, jangan buat jahat ke orang, maka itu juga dikira sedekah. Nah, Allahumma salli ala Muhammad. Baik, muslimin sekalian. Tadi Nabi SAW menyebut bahawasanya jalan untuk kita mendapat pahala sedekah selain daripada memberi harta dan juga duit ialah dengan cara berzikir. Lalu Nabi ajak pada kita antara zikir yang boleh kita sebut lalu diberi ganjaran pahala sedekah ialah zikir subhanallah, iaitu zikir tasbih. Nah, Allahumma salli ala Muhammad. Baik. Dalam zikir tasbih ini kata Syekhuna Allahumma salli ala Muhammad, wa ruwiya an ummi Hani'in binti Abi Talib radhiyallahu ta'ala anha annaha qalat ya Rasulullah 'allimni syai'an aquluhu wa ana jalisatun. Yang ni riwayat ni nak menceritakan tentang kelebihan zikir subhanallah tu dengan berapa kaedah dan juga cara. Dalam riwayat ni sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, Imam Tabrani dalam kitabnya Mu'jam Al-Kabir wal Awsat, kata beliau diriwayatkan daripada Sayyidatina Ummi Hani', yakni sepupu Nabi SAW. Orang Melayu kita panggil Ummu Hani. Allahu akbar. Sayyidatina Ummu Hani pernah bertanya kepada Nabi SAW ataupun pernah meminta dari Nabi untuk Nabi ajarkan sesuatu. Dengan kata beliau kepada Nabi, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, alimni syai'an aquluhu wa ana jalisah. Wahai Rasulullah, boleh tak tolong ajarkan kepada saya apa-apa zikir yang boleh saya sebut ketika saya duduk. Kalau saya duduk tak ada buat apa, saya nak kena sebut apa Rasulullah? Lagu itulah kita kadang-kadang Allahumma salli ala Muhammad bila jadi ustaz, jadi duk guru ni, ada orang-orang main tanya, hak orang pencin-pencin, hak dulu sibuk kerja, lah ni duduk rumah tak tahu nak buat apa. Ustaz, kalau kata pagi saya nak kena buat apa? Ada tak zikir pagi? Ada tak zikir malam? Duk tanya amalan-amalan apa nak buat dalam hidup. Jadi Sayyidah Ummah Hani pun tanya pada Nabi, wahai Rasulullah, kalaulah saya duk, ada tak zikir apa-apa boleh saya sebut? Zikir khusus. Allahu akbar, ataupun apa-apa zikir umum yang boleh saya amalkan. Maka Nabi pun ajak. Dengar ajaran Nabi ni boleh kita buat. Walaupun yang ni Nabi ajak pada Sayyidah Ummah Hani, tapi untuk umat kesemuanya. Nabi pun kata, faqala quli, wahai kakak, wahai pupuku, quli, kalau kamu duduk sebut macam ni, Allahu akbar mi'ata marrah khairul laki min mi'ati budnatin mujallalatin mutaqabbalatin. Kata Nabi, kalau kamu duduk sebut Allahu akbar sebanyak 100 kali, maka ganjaran kamu sebut Allahu akbar 100 kali itu lebih baik kepada kamu daripada kamu sedekahkan, daripada kamu korbankan 100 ekor unta yang paling terbaik. Ganjaran sebut Allahu akbar sebanyak 100 kali. Kemudian quli, sebut subhanallah mi'ata marrah sebanyak 100 kali, khairul laki min mi'ati fursin fi sabilillah, ganjarannya untuk kamu itu lebih baik daripada kamu
infakkan 100 ekor kuda untuk digunakan dalam jihad fisabilillah. Quli alhamdulillah, sebutlah ketika duduk itu alhamdulillah sebanyak 100 kali. Khairul laki min mi'ati raqabatin min waladi Ismaila ta'tiqihim. Pahalanya lebih baik kepada kamu daripada kamu membebaskan anak ataupun zuriat Nabi Ismail yang kamu merdekakan. Wa quli la ilaha illallah, dan sebutlah la ilaha illallah sebanyak 100 kali. La yudrikuha syai'un wa la yasbiquha. Maksudnya 100 kali la ilaha illallah ganjarannya takkan mampu untuk ditandingi oleh mana-mana amalan. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi dalam hadis ni Nabi ajak tentang kelebihan menyebut subhanallah. Subhanallah, di samping kita dapat yang hadis asas kita baca ni, setiap sebutan subhanallah dapat 1 pahala sedekah, namun ada ganjaran lain lagi, iaitu 100 kali subhanallah dapat ganjaran sama macam kita infakkan, kita sedekahkan 100 ekor kuda untuk keluar perang. Allahu Akbar. 100 ekor kuda, seekor kuda pun kadang-kadang puluh-puluh ribu, belah-belah ribu zaman lah. Allahumma salli ala Muhammad. Itu di antara kelebihan amalan kita menyebut subhanallah. Baik. Kemudian Allahumma salli ala Muhammad. Wa fil hadithi, dalam riwayat yang lain, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab Al-Adab Al-Mufrad, wal Imam Ibnu Abi Syaibah dalam kitabnya Musnad, Allahumma salli ala Muhammad, daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala warḍah. Man kabbara mi'atan wa sabbaha mi'atan wa hallala mi'atan kana lahu khairan min 10 riqabi ya'tiquha wa min 7 budnatin yanharuha. Maksudnya kata Nabi SAW, barang siapa yang sebut Allahu Akbar 100 kali, subhanallah 100 kali, la ilaha illallah 100 kali, maka ganjaran zikir itu lebih baik untuknya daripada 10 orang hamba yang dia merdekakan dan daripada 7 ekor unta yang dia buat korban. Tu Allahumma salli ala Muhammad. Jadi hadis-hadis ini menunjukkan bahawasanya amalan hak yang sangat mudah lagu ni, tapi pahala besar kita dapat. Allahumma salli ala Muhammad. Khair. Waruya marfu'an, Allahumma salli ala Muhammad. Dalam satu lagi riwayat, man dhanna bil mali an yanfaqahu wa bil laili an yukabidahu fa alaihi bi subhanallahi wa bihamdih. Dalam riwayat ini mengatakan, barang siapa yang tak mampu nak bersedekah, maksudnya dia ni jenis tak reti nak sedekah, Allahu Akbar. Ataupun dalam syahad di sini, bakhila, orang yang bakhil, kedekut nak bersedekah dengan harta dia, fi wujuhil khair, Allahumma salli ala Muhammad. Wa bil laili an yukabidahu ay yuqasi shiddati fi qiyamihi litahajjud. Maksudnya Nabi nak ajak siapa yang dalam hati dia payah nak sedekah. Ada orang kita duit banyak tapi nak bagi tu cukup kira. Budak-budak tak boleh pegang duit banyak. Kalau cikgu murni mai, dia bagi sampai 1 peti besi kan. Allahu Akbar. Ada makna. Ni kalau kita scan diri kita sendiri, kita rasa berat nak bagi. Allahu Akbar. Main masjid langsung tak bisa buh walaupun RM1 sepanjang hidup. Jadi berat nak bagi ni. Pegang lagu tu. Allahumma salli ala Muhammad, tak lepas-lepas duit dia. Berkira sungguh. Bab sedekah ni kalau nak bagi RM10 berkira. Tapi kalau dia nak bayar bil bulan-bulan handphone dia tu boleh. Allahumma salli ala Muhammad. Ni Nabi nak ajak ubat macam mana nak bagi hilang penyakit kedekut. Allahumma salli ala Muhammad. Bukan tak buat ibadat, buat tapi bab duit je dia berkira sikit. Dan kita pun perasan tu perangai kita. Jadi nak buat lagu mana sedangkan perangai kedekut ni tak elok. Bahkan Allahumma salli ala Muhammad, Nabi mengatakan bahawasanya akan ada malaikat mendoakan tiap-tiap hari,
Allahumma salli ala Muhammad. Allahu akbar. Saya tak ingat hadis tu. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma a'ti lil munfiqi khalafa wa a'ti lil mumsiki talafa. Allahumma salli ala Muhammad. Maksudnya, kata Nabi SAW, malaikat akan doa, ya Allah, berikanlah kepada orang yang berinfak itu gantian lebih baik bagi apa yang dia infak. Maksudnya kalau kita sedekah, malaikat minta, ya Allah, hak dia sedekah RM1 ni ganti bagi banyak lagi. Allahu Akbar. Dan doa kedua pula, malaikat kata, ya Allah, bagi orang hak yang mumsik, pegang harta dia, kedekut tak mau bagi, sehari tak biasa sedekah walaupun sekupang. Allahu Akbar. Malaikat kata, ya Allah, berikanlah kebinasaan bagi harta dia. Sama ada kebinasaan ni dia akan rugi satu hari nanti, dia akan muflis, ataupun harta dia tak ada berkat. Di antara bentuk harta tak ada berkat ialah susah nak guna harta untuk belanja yang baik. Allahu Akbar. Jadi Nabi SAW nak ajak pada kita supaya macam mana nak bersihkan hati yang kotor disebabkan penyakit kedekut, tak mau bagi. Man dhanna bil mali ayanfaqahu, siapa yang bakhil, kedekut nak sedekah dengan hartanya untuk buat benda baik. Wa bil laili an yukabidahu, dan siapa yang rasa kerah, maksudnya rasa susah untuk nak bangun malam tahajud. Allahu Akbar. Sama ada bangun malam tu mayang 2 rakaat ataupun malam tu bangun bertafakur, berzikir, istighfar, yang penting bangun malam. Allahu Akbar, untuk tahajud. Ubat untuk 2 penyakit ni, penyakit kedekut bersedekah, penyakit susah bangkit malam, ialah kata Nabi, fa'alaihi bisubhanallahi wa bihamdihi. Allahumma salli ala Muhammad. Hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Abu Nuaim daripada Sayyidina Abdullah ibn Habib. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi nak mana Nabi kata apa? Cara nak ubat 2 penyakit ni, penyakit susah nak sedekah, penyakit susah bangun malam, ialah zikir subhanallah wa bihamdih, subhanallah bihamdih. Dan syarat dia ialah falyalzam qawla dhalika biqalbin hadirin. Mestilah melazimi zikir subhanallah bihamdihi itu dengan hati yang hadir, dengan penuh khusyuk, hati yang penuh menghayati. Allahumma salli ala Muhammad. Subhanallah, maha suci engkau ya Allah. Maknanya kita mensucikan Allah daripada segala sifat kekurangan, dari segala perkara yang mustahil. Kemudian kita sebut wa bihamdihi, dan dengan segala kepujian bagi Allah, kita puji Allah. Dan biasanya menyebut alhamdulillah ni kita akan puji bila dapat nikmat. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi bila kita sebut subhanallah bihamdihi dengan penuh penghayatan, dengan penuh khusyuk, dan hati kita hadir, insya-Allah boleh mengubat 2 penyakit tadi. Fa innahu yaqumu lahu maqamal infaqi wassalah. Karena kedudukan sebut zikir macam tu sama macam kedudukan orang yang infak dan juga orang sembahyang malam. Lama kelamaan insya-Allah, Allahumma salli ala Muhammad, dia juga akan dibimbing oleh Allah Taala untuk jadi orang yang pemurah. Nah, Allahumma salli ala Muhammad. Jadi muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, setiap zikir yang Allah dan juga Nabi ajak pada kita, kelebihannya sangat banyak, dan semua kelebihan tu kembali kepada kita. Tinggal kita saja sama ada nak buat atau tak buat. Baik, perbahasan kita masih panjang lagi. Masih lagi ada berkaitan dengan subhanallah ini. Allahumma salli ala Muhammad, 'idhamu ajri tasbihatin fi sahifati mu'min. Besarnya ganjaran tasbih, ganjaran subhanallah dalam buku catatan amalan seorang mukmin. Kita berhenti setakat ni dulu insya-Allah. Sambung nanti pada pertemuan akan datang, kita akan tengok lagi apakah riwayat-riwayat ataupun dalil-dalil yang lain yang menunjukkan kelebihan berzikir dengan subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana waj'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma.
Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.